Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farahim binti Isa bernombor metrik di 202011092777. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda ekonomi kewangan Islam dengan kepujian. Hari ini saya akan membentangkan hasil projek tahun akhir saya yang bertajuk Analisis Tahap Penerimaan Penggunaan Bayar Kemudian dalam golongan wanita di sekitar Tanjung Malim, Perak. Penyelia bagi projek tahun akhir saya ialah Profesor Dr. Fidlizan bin Muhammad. Dalam era digital ini, kita disajikan dengan pelbagai pilihan sistem pembayaran dan produk perkhidmatan kewangan yang praktikal dan fleksibel. Pengguna tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya kepada kad kredit perbankan yang mempunyai had dan yuran dikenakan. Apa yang dimaksudkan dengan pay later? Pay later adalah satu kaedah pembayaran yang membolehkan pengguna membeli barangan atau perkhidmatan dalam talian atau luar talian dengan menangguhkan pembayaran sehingga satu masa tertentu yang biasanya tanpa faedah atau bayaran tambahan. Satu segmen pengguna yang berpotensi menggunakan perkhidmatan pay later adalah golongan wanita. Terdapat 3 objektif yang digunakan dalam kajian ini. Yang pertama, untuk menerangkan perkembangan konsep pembayaran dalam perbelanjaan muamalah semasa. Yang kedua, untuk mengenal pasti pemboleh ubah yang mempengaruhi tingkah laku penggunaan pay later. Dan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh pemboleh ubah dikenal pasti terhadap tingkah laku dan penerimaan penggunaan pay later. Bagi tinjauan literatur pula ialah penyelidikan yang dijalankan oleh Nur Sakinah Ritonga dan Nanda Emily 2022 mendedahkan kesan ketara yang dirasakan kebergunaan terhadap keinginan untuk menggunakan ciri Shopee Pay Later dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana persepsi kegunaan mempengaruhi keinginan untuk menggunakan Shopee. Dapatan kajian menunjukkan bahawa persepsi kebolehgunaan mempunyai kesan positif dan bermakna dalam meningkatkan keinginan untuk menggunakan ciri Shopee Pay Later. Selain itu, dalam kajian yang dilakukan oleh Rahmatika Sari 2020 telah mendedahkan bahawa sistem pembayaran pay later mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkah laku pembelian impuls dalam kalangan pengguna e-dagang di Indonesia. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menyelahkan bagaimana pilihan pembayaran kredit digital pay later mempengaruhi kecenderungan pembelian spontan dalam kalangan pengguna platform e-dagang di Indonesia. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi pay later menyumbang secara positif dan signifikan kepada tingkah laku pembelian impuls. Bagi metodologi kajian pula, dalam kajian ini, data dikumpulkan menggunakan borang soal selidik yang diberikan kepada golongan wanita di sekitar Tanjung Malim, Perak. Seramai 317 orang responden diperlukan dalam kajian ini. Pengumpulan data dibuat dengan melalui pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan kaedah analisis deskriptif dan analisis inferensi. Analisis inferensi digunakan untuk melihat hubungan yang wujud antara dua jenis pemboleh ubah yang dikaji, iaitu pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah bebas. Kajian ini menggunakan responden seramai 317 orang yang terdiri daripada golongan wanita di sekitar Tanjung Malim, Perak untuk menjawab borang soal selidik ini. Majoriti responden yang menjawab soal selidik ini adalah berumur antara 21 hingga 23 tahun dengan jumlah sebanyak 146 orang. Menurut bangsa pula, majoriti yang menjawab soal selidik ini adalah bangsa Melayu iaitu seramai 289 orang. Status perkahwinan responden sebahagian besarnya masih berstatus bujang iaitu seramai 312 orang. Bagi kategori institusi pengajian pula,
Majoriti responden adalah daripada universiti awam dengan jumlah sebanyak 210 orang. Tahun pengajian yang mempunyai kekerapan tertinggi adalah golongan wanita yang berada dalam tahun pengajian pertama, iaitu seramai 133 orang. Manakala bidang pengajian yang mempunyai kekerapan tertinggi adalah golongan wanita yang mengambil bidang pengajian sains sosial, iaitu seramai 118 orang. Hasil kajian mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan penggunaan pay later dengan sikap dan kelebihan dirasakan dalam kalangan wanita di sekitar Tanjung Malim, Perak. Bagi norma subjektif dan kemudahan penggunaan pula, ia tidak memberikan kesan positif atau signifikan terhadap tahap penerimaan penggunaan pay later dalam golongan wanita di sekitar Tanjung Malim, Perak. Akhir sekali adalah hasil dapatan daripada kawalan tingkah laku terhadap golongan wanita di sekitar Tanjung Malim, Perak. Dapatan daripada kajian ini mendapati terdapat hubungan yang signifikan dan pengaruh positif antara penerimaan penggunaan pay later dengan kawalan tingkah laku terhadap golongan wanita di sekitar Tanjung Malim, Perak. Kesimpulannya, kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti pemboleh ubah yang mempengaruhi tingkah laku penggunaan pay later dan menganalisis pemboleh ubah terhadap tingkah laku dan penerimaan penggunaan pay later. Berdasarkan kepada data yang diperoleh, sikap dan kelebihan dirasakan dan kawalan tingkah laku memberi kesan yang positif dan signifikan terhadap tahap penerimaan penggunaan pay later dalam kalangan wanita di sekitar Tanjung Malim, Perak. Manakala, bagi norma subjektif dan kemudahan penggunaan tidak memberi kesan positif dan signifikan terhadap tahap penerimaan penggunaan pay later dalam kalangan wanita di sekitar Tanjung Malim, Perak. Oleh itu, penemuan-penemuan kajian ini dilihat mampu memberi input yang baik kepada penggunaan pay later dalam usaha mengukuhkan dan memartabatkan tahap penerimaan penggunaan pay later terhadap golongan wanita. Itu saja hasil pembetangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.